Sambungan kepada bicara kita pada 6 hari bulan yang lepas daripada kitab kita, iaitulah kitab Imam Nawawi ini, iaitu Adab Baca Al-Quran. Kita sambung kepada bicara tentang membaca Al-Quran secara berjemaah, kelebihan orang-orang baca Al-Quran secara berjemaah dan mendengar baca Quran. Ini kebetulan kita pula dalam Ramadan, sesuai sangatlah. Dah masuk hari ke-18, tadarrus masih kita lakukan, Al-Quran kita tak tinggalkan, terus kita baca Al-Quran. Baik. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, maka khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang mendengar bicara perintah Allah Subhanahu wa taala lalu mereka menuruti perintah tersebut, itulah orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah dan mereka lah golongan yang berakal. Az-Zumar 17-18. Sadaqallahul Azim. Berbahagia dan hormati dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Masjid Al-Falah Masjid 9 Subang Jaya, yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di pagi Ramadan yang ke-18, betul tak? 12 kan? Hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita anugerah waktu dan masa yang begitu indah, yang pastinya bukan setakat waktu dan masa, tapi dianugerahkan buat kita juga rezeki kesihatan badan fizikal kita untuk meneruskan ibadat Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya, demi untuk kita melaksanakan
tugasan seharian kita melalui ibadat sunat yang kita laksanakan, yang wajib yang kita kerjakan, untuk kita melengkapkan sebuah perjalanan ibadat yang benar-benar sempurna lengkap isi Allah Subhanahu wa taala. Yang berbaki sekitar 11 hari atau 12 hari lagi, kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan bagaimana juga Allah berikan kita nikmat sebelum ini, Allah kekalkan nikmat yang sama untuk hari-hari mendatang. Itulah harapan dan doa kita bersama. Kesihatan yang paling utama sekali. Itu yang penting. Dan saya sampai sekarang pun demi kesihatan pakai mask lagi lah dalam banyak keadaan. Setengah-setengah itu dah berani, dah tak pakai tak apalah ya. Saya masih belum berani lagi untuk nanggalkan mask di tengah khalayak ramai sebegini. Dan saya pun kesihatan nak kena jaga juga, sebab dalam tempoh lepas Ramadan ni cadangan nak ke Mekah tu ada. Bukan cadang lah, insyaAllah ke Mekah selepas Ramadan, Syawal di sana insyaAllah, bukan raya, lepas raya. Jadi dengan itu kesihatan kena jagalah supaya tidak terhalang untuk ke sana. Amin ya rabbal alamin. Doa-doakanlah mudah-mudahan. Tuan-tuan, puan-puan semua, sebelum saya lanjutkan perbincangan kepada topik sambungan bicara kita pada 2 minggu yang lepas pada hari ini, ingin saya sentuhlah sikit sebelum saya lanjut ke perbincangan satu perkara simple, tapi sekira sebagai satu peringatan, tazkirah hati ke hati dalam konteks kejiwaan dan konteks keimanan kita semua, iaitu satu pandangan yang saya kutip, saya baca baru semalam daripada seorang tokoh besar di kalangan para ulama kita lama, iaitu di kalangan para ulama salafun as-salih, iaitu Al-Imam Al-Baihaqi, seorang tokoh besar hadis yang telah mengarang tulis banyak kitab-kitab tentang akhlak, tentang hadis dan sebagainya. Jadi saya nampak ada satu perkataan yang menarik yang beliau telah nukilkan dalam kitab, yang saya rasa perlu dibawa untuk difahami bersama, diambil peringatan bersama, kerana bicara para ulama ini bicara yang penuh dengan santunan bahasa dan maksud yang tersirat. Baik, terjemah sajalah ya. Kata Al-Imam Al-Baihaqi, dikata sebuah perjalanan yang kalau ingin sampai ke penghujungnya, sebuah perjalanan yang kalau ingin sampai ke penghujungnya, maka perlu dilakukan dengan sempurna dalam 3 syarat utama. Dilakukan sempurna dengan 3 syarat utama. Apalagi kata beliau, perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau ia perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 syarat utama itu? Ringkas saja, tapi bagi saya ini satu perkataan yang menarik perhatian. Yang pertama, untuk kita dapat berjalan dengan bahagia tenang ke penghujungnya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ialah kita sentiasa berada dalam keadaan mengisi hati kita dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengisi hati dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Simple saja, tapi bagi saya peringatan ini peringatan yang penting. Kerana iman pada Allah Azza wa Jalla adalah merupakan seumpama minyak yang akan memperjalankan sebuah kenderaan. Sebuah kenderaan yang tak ada minyak untuk diisi ke dalam tidak akan berjalan, langsung tak akan bergerak, bahkan terhenti. Demikianlah kata beliau dalam tulisan ini, ringkasnya, maka isilah keimanan yang lengkap, ia akan menggerakkan sebuah perjalanan yang kamu akan lalui. Itu yang pertama, jelas. Maka kita boleh yakin, percaya bahawa iman yang kita sedang cari ini umpama minyak yang akan menggerakkan sebuah kenderaan. Tanpa minyak, kena takkan bergerak. Walaupun enjinnya baik, tayarnya pun elok dan sebagainya.
Samalah manusia, walaupun fizikal nampak elok, kemas, tampan, handsome, cantik, kemas pada hidupnya, tapi bila iman tak ada, segalanya akan terhenti. Perjalanan itu akan terhenti. Satu perkara yang menarik untuk difikirkan. Yang kedua, yang keduanya untuk memudahkan perjalanan kita sampai ke penghujungnya, apalagi bertemu Allah Azza wa Jalla, maka isikanlah perjalanan kita dengan suatu ketundukan yang khudu' wa tadallul. Makna apa ni? Dengan ketundukan yang penuh pada Allah Azza wa Jalla. Dengan maksud yang lain, kata beliau, dengan melaksanakan ibadat-ibadat yang lengkap, sempurnakan ibadat. Atau dalam hubungan kita dengan ibadat, tuan-tuan, kita bukan sekadar diajar beribadat yang sifatnya khusus, tapi yang umum pun sama. Maksudnya bukan dia ajar sekadar untuk buat benda yang wajib dalam beribadat, tapi kita diminta untuk sempurnakan yang sunat, melengkapkan yang wajib. Itu antara maksud Imam Al-Baqi, sempurnakan ketundukan kepada Allah dengan maksud al-khudu' wa tadallul, iaitu peribadatan lengkap, yang wajib dikerjakan, yang sunat diamalkan, yang wajib dilaksanakan, yang sunat dilakukan. Gabungan itu kena ada. Maka kita sekarang ini kena ambil cakna hal-hal seumpama ini. Yang sunat wajib, yang wajib kita kerjakan, yang sunat kita lakukan. Yang wajib dalam bab sembahyang sempurna, yang sunat dalam bab salat pun kita sempurnakan. Di samping kita sembahyang asar, zuhur, maghrib yang wajib, lengkapkan dengan sembahyang sunat-sunat yang lain. Tak kiralah waktu duha ke, qiyam tahajud ke, qabliyah, ba'diyah. Masuklah juga amal-amal sunat yang lain. Macam puasa juga, Ramadan kita lakukan, selepas Ramadan pun kita tak tinggal. Sama ada sunat Syawal 6 hari, kemudian disertai dengan Isnin, Khamis dan hari-hari tertentu. Ini adalah sebuah perjalanan lengkap, kata Imam Al-Baqi. Simple, tapi bagi saya ini peringatan yang cukup baik kita peringat sentiasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk melengkapkan sebuah perjalanan untuk sampai ke penghujung dengan sejahtera selamat. Yang ketiga, kata beliau, di samping lengkap ikan bentuk peribadatan tadi, yang ketiganya ialah hendaklah kita sempurnakan semua itu. Yang pertama, kedua tadi dengan apa? Sempurnakan dengan keikhlasan yang secukup-cukupnya. Iman lengkap dah ada, ibadat lengkap dah buat. Yang ketiga, kata beliau, lengkapkan semuanya itu dengan keikhlasan secukupnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, tanpa ikhlas, iman dah ada. So, ada orang boleh buat ibadat, ada orang yang boleh tunduk dalam kepada Allah, tetapi ikhlas tak cukup, tak jadi. Maka yang ketiga, kata beliau, ikhlaskanlah kedua-duanya, keikhlas cukupnya, secukupnya. Jadi maknanya, tuan-tuan, neraca utama kita rupa-rupanya dalam kita nak sampai ke destinasi penghujung bertemu Allah ialah keikhlasan yang padu dan jitu. Ini satu cabaran besar, bukan mudah tu. Patut ikhlas ni nak kena didik, nak kena bentuk, kena canang, kena bina, kena serviskan dia, supaya ikhlas tidak pernah terhenti dalam kita buat apa saja ibadat. Ini antara tiga perkara yang menarik bagi saya baca semalam, dia tengok ni, Masya Allah, dia kata Imam Al-Baihaqi, satu tokoh besar di bidang hadis pun dia, bidang akhlak pun dia. Maka bagi saya, ambillah suatu peringatan bersama. Iman, kuatkan, ibadat lengkapkan, dan ikhlas cukupkan. Tiga perkara. Mudah-mudahan itulah sebuah perjalanan yang akan membahagiakan kita. Khasnya ikhlas tadilah. Ikhlas dalam kita beramal, kerana keikhlasan neraca yang utama. Tanpa ikhlasan, amal kita akan jadi haba'an manthura, iaitulah debu-debu yang berterbangan. La syak, tak ada apa dah. Itulah di antara peringatan awal, saya fikir sebagai satu perkongsian
ilmu secara hakikati dari sudut macam mana kita nak melengkapkan sebuah perjalanan kita untuk kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman perkemaskan, ibadat lengkapkan, ikhlas cukupkan. Itulah 3 perkara. Wallahu a'lam. Yang buat catatan tu bolehlah WhatsApp pada kawan-kawan, rekan taulan, biar ilmu tu sampai kepada orang lain. InsyaAllah Ramadan ni pula bagus sangatlah kita cuba untuk mengambil kesempatan menambahkan pahala di sudut kita menyumbang ilmu kepada orang lain. Yang tak dengar boleh baca, yang tak hadir boleh dengar daripada apa yang kita sampaikan. InsyaAllah itulah kelebihannya. Wallahu a'lam. Boleh ya? Siapa kata tadi? Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi, ya. Bukan saya kata, jangan kata saya. Tulis Al-Imam Al-Baihaqi. Jangan kata Ustaz Ruslan. Saya cuma nukilkan saja. Kata Al-Imam Al-Baihaqi. Ini ulama besar dalam hadis dan juga bidang akhlak. Baik. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua itu iman yang kental, ibadat yang padu dan ikhlas yang secukupnya. Baik. Sambungan kepada bicara kita pada 6 hari bulan yang lepas daripada kitab kita, iaitulah kitab Imam Nawawi ini, iaitu Adab Baca Al-Quran. Kita sambung kepada bicara tentang membaca Al-Quran secara berjemaah, kelebihan orang-orang baca Al-Quran secara berjemaah dan mendengar baca Quran. Ini kebetulan kita pula dalam Ramadan, sesuai sangatlah. Dah masuk hari ke-18, tadarrus masih kita lakukan, Al-Quran kita tak tinggalkan, terus kita baca Al-Quran. Baik. At-Tirmidzi Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibn Abbas, dia beliau berkata, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuran." Ad-Darimi, saya berhenti kat situ kan. Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya Ibn Abbas, beliau berkata, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuran." Artinya, sesiapa yang meriwayatkan bahawa siapa mendengar ayat kitabullah Al-Quran, maka ayat tersebut merupakan cahaya baginya. Man istama'a. Saya tak pasti saya dah detail ke tidak tentang hadis ini, tetapi saya nak detailkan kembali kalau belum detail, sebab satu kalimah yang saya baru teringat dan baru perasan berada dalam hadis ini ialah Nabi sebut man istama'a. Maksud hadis tuan-tuan ialah siapa yang mencari dengar. Istama'a ni mak dia berusaha dengar, bukan dengar tiba-tiba, mendengar secara orang kata apa, secara tak langsung, tapi dia usaha mencari untuk dengar, usaha mencari dengar. Istama'a. Sebab kalau bahasa Arab ada alif sin tak depan itu berubah makna. Asal sami'a, dengar, tapi bila ada alif sin tak, dia lain makna, iaitu usaha untuk mendengar. Itu maksudnya, usaha untuk mendengar. Maknanya seorang tu dia usaha nak dengar Quran, cari ruang, bukan dengar secara tak sengaja. Ada kadang kita dengar Quran tak sengaja, buka radio, tulan suara Khalil Al-Ghamidi, itu tak sengaja lah. Sebab kita buka radio daripada radio IKIM contohnya, terdengar sebab ketika itu suara berkumandang. Tapi yang ini kita cari dengar, usaha cari mana siaran radio Islam, contoh radio tentang Quran, ataupun YouTube contohnya, kita cari untuk dengar Quran disampaikan, dibacakan. Itu maksudnya man istama'a, siapa yang usaha mencari untuk mendengar, dia mencari sesuatu untuk didengari. Kata Nabi SAW daripada Al-Quran, kanat lahu nuran, ia akan dapat cahaya. Timbul soalan, jadi orang yang dengar secara, orang kata apa, secara tak sengaja macam mana? Pun dapat pahala. Tetapi orang usaha lebih dapat pahala lah. Sebab dia usaha, cari sungguh-sungguh ruangnya untuk dengar Quran, pasti pahala lebih daripada apa yang orang lain buat. Maka kita dalam hidup, usaha tu penting. Kan usaha tu merupakan satu cara kita untuk menambahkan koleksi pahala. Usaha nak belajar,
usaha nak cari ilmu, usaha nak mengaji, usaha datang ke kuliah, usaha kita. Letih, penat, usaha datang juga. Contohnya, letih, penat, usaha nak dengar Quran juga. Padahal letih, mantuk, dengar juga contohnya. Pastilah orang macam ni akan dapat pahala yang lebih. Itu daripada sudut hadis. Manis tama' memang terjemah macam tu. Saya baru perasan sebab masa saya beri kepasan 2 minggu lepas saya tak sebut hal itu. Bila saya cemak hal itu baru teringat istama'at tak sama sami'ah. Kalau man sami'ah siapa yang dengar mungkin secara tak sengaja, tapi istama'at usaha dia nak dapatkan apa yang dia dapat daripada Al-Quran. Baik, tak apalah, apa yang pentingnya ialah betapa orang-orang yang usaha mendengar Al-Quran baginya cahaya, kanat lahu nuran. Baik, Ibnu Abu Daud meriwayatkan bahawa Abu Darda radhiyallahu anhu mempelajari Al-Quran secara bersama berkumpul manusia, bacanya beramai-ramai. Dalam riwayat yang sebut daripada Ibnu Abu Daud bahawa Abu Darda siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara salah seorang periwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Periwayat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. 2 cerita berlaku pada beliau. Satu cerita dirakamkan daripada kitab Al-Baihaqi tadi tentang Abu Darda ini. Dia seorang yang suka sangat untuk bertemu orang-orang yang baca Quran dengan elok, dengan baik. Dia sendiri tak mampu semacam orang lain. Dia usaha mencari. Hingga riwayat sebut satu hari beliau mencari-cari dengan sahabat Nabi SAW yang boleh baca Quran dengan baik dan dengar. Hinggalah dia jumpa dengan sahabat yang lain, dia minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang orang tu hafal. Dia dengar. Hinggalah dia seronok, menyebabkan dia dikenal sebagai orang yang suka mendengar Al-Quran. Itu Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu satu cerita. Cerita yang kau dirakamkan juga oleh Imam Haqi tentang Abu Darda, pernah ketika dia hampir meninggal dunia. Dia hampir ketika hampir maksudnya sakit lah. Hampir meninggal dunia ketika sakitnya. Beliau minta anaknya supaya panggil sahabat yang beliau kenal yang baca Quran mereka baik. Untuk apa? Diperdengarkan Al-Quran ketika sedang sakit. Anaknya bertanya, wahai ayah, apa yang berlaku sebenarnya sampai kamu minta begini? Minta maknanya dipendengar Al-Quran ketika sakit. Lalu kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sebenarnya aku terlalu mengerti apa yang pernah Nabi sebut berlaku, bahawa orang yang suka dengar Al-Quran dibaca itu orang yang dapat cahaya di padang mahsyar. Jadi kata Abu Darda, demi Allah aku nak biar aku mati dalam keadaan aku terakhirnya dengar kalimah Al-Quranul Karim. Biar aku mati, aku dengar kalimah akhir adalah kalimah Al-Quran, bukan kalimah yang lain. Riwayatnya disebutkan oleh Baqi, lalu anaknya manggil beberapa sahabat yang masih ada untuk memperdengarkan kepada Abu Darda Al-Quranul Karim ketika hampir mati, dan beliau akhirnya meninggal dunia kemudian. Jadi sejarah Abu Darda sejarah yang cukup hebat, Abu Darda radhiyallahu anhu. Kelebihan baca Al-Quran secara berjemaah, kelebihan membaca Al-Quran secara berjemaah turut diriwayatkan daripada sekumpulan tokoh salaf, khalaf dan para qadi terdahulu. Diriwayatkan daripada Hasan bin Atiyah dan Al-Auza'i. Mereka berkata, orang mula-mula menganjurkan pengajian Al-Quran di Masjid Damsyik, Al-Hisham bin Ismail, ketika kunjungannya terhadap Khalifah Abdul Malik. Ini cerita lah ni, nak cerita kepada kita daripada riwayat ini bagaimana orang-orang dahulu mereka seronok mempelajari Al-Quran secara berjamaah, secara berkumpulan. Diriwayatkan dalam satu cerita daripada Hasan bin Atiyah dan Al-Auza'i, orang mula-mula menganjurkan pengajian Al-Quran di Masjid Damsyik, itu Masjid Dimashq, Syria ataupun Suria ya. Kalau bahasa Arab panggil Suria, kita panggil Syria, kita sebut Syria, tapi dalam bahasa Arab Suria ataupun Dimashq, Damsyik. Hisham Ismail ketika kunjungannya kepada Khalifah Abdul Malik, pada masa itu Khalifah Abdul Malik yang memerintah, Al-Malik bin Marwan memerintah Damsyik pada masa itu. Lalu apa yang berlakunya ialah
mereka telah mengaji Quran secara beramai-ramai. Ini tuan-tuan sekalian, saya nak kaitkan semacam juga cerita kita dengan Ramadan ini. Ramadan kita ini ikut kepada sejarahnya, solat jemaah tarawih ini di zaman siapa? Zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi 3 malam pertama keluar. Malam keempat Nabi tak keluar dah, sebab Nabi bimbang diwajibkan secara qat'i solat tarawih, sedangkan itu amal sunat. Zaman Umar tengok sahabat bersolat secara bersendirian. Orang ni solat, orang ni solat, orang ni solat, solat tarawih dilakukan tapi secara bersendirian. Dan Umar mencadangkan, apa kata kalau dikumpulkan mereka solat dan diimamkan seorang sahabat. Umar pilih seorang sahabat daripada sahabat yang ada untuk imamkan solat. Jadi sejarahnya manis. Dari sudut sejarahnya manis sebab apa? Umar telah berjaya menjemaahkan orang Islam itu untuk solat berjamaah dalam bentuk solat beramai-ramai daripada solat sendirian. Ini satu di antara hikmah tersirat. Ini kebijaksanaan Umar. Kebijaksanaan Umar dalam merancang satu yang baik untuk umat. Maka hasilnya hari ini kita solat berjemaah, tidak seorang-seorang. Kalaulah solat tarawih ini tak dibuat berjemaah, saya rasa ramai tak buat. Ya, ramai tak buat lah. Kalau buat sekadarnya lah, malam ni rajin buat, malam esok malas tak buat. Tapi dengarlah, jemaah ni kita ada nikmat berjemaah, nak datang beramai-ramai, nak hadir beramai-ramai, ada kekuatan. Maka Umar bertindak bijak. Semacamlah cerita ni, orang mula-mula untuk menganjur pengajian di Masjid Imam ialah Hisham Ismail ketika dia berkunjung kepada Khalifah bin Malik bin Marwan. Maka dia melihat bukan untuk baca Quran, orang baca Quran, tapi baca dalam keadaan seorang-seorang yang mana ada kemungkinan duk baca tu ada kesilapan berlaku, salah dalam bacaan. Maka bila ada kelompok ramai Quran, maka yang salah diperbetulkan, yang tahu mengajar orang yang salah baca. Jadi ini hikmah yang tersirat. Jadi sebab itulah maka dari sudut hukumnya berjamaah dalam baca Quran satu benda yang baik, kerana ia melambangkan unsur jama'i satu hal sama kita. Yang kedua adalah ada di sana benda-benda boleh tegur pada orang yang tak baca dengan betul, dan ada pengajaran di situ di sebalik berjemaah. Kemudian disebut riwayat yang sama berkenaan riwayat Abu Daud daripada Ad-Dahhak bin Abdul Rahman bin Arzab. Beliau mengingkari yang tersebut dengan berkata, aku tidak pernah melihat dan mendengarnya dalam keadaan aku sempat bertemu Nabi SAW. Jadi ada di kalangan mereka itu yang tidak berkenan, tidak boleh menerima. Termasuk riwayat yang mengatakan daripada Ad-Dahhak Abdul Rahman bin Arzab mengatakan, aku tak pernah lihat semua itu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ajar macam tu. Jadi hal ini tidaklah menjadikan amalan terbatal, sebab apa yang berlaku itu sesuatu yang bersifat khilaf yang tidak kepada perpecahan, khilaf yang kecil, bukan khilaf yang besar. Ini tidak membabitkan soal hukum, tak boleh jemaah Al-Quran baca jemaah sebab Nabi tak buat. Sebenarnya isu ini tidak jadi isu yang boleh bawa kepada perpecahan di kalangan umat dan masyarakat. Yang penting pandangan ini diterima. Semungkin pada zaman dia itu sahabat dia bernama Abdul Rahman Abdul Rahman ini, dia memang tak pernah tengok Nabi SAW melakukannya secara berjamaah. Jadi apa yang berlaku sesuatu yang tidak membatalkan apa yang telah dilakukan oleh para ulama kemudiannya. Jadi hal ini saya kira tidak jadi satu masalah lah. Ya, macam Umar tadilah. Umar telah mengadakan sembahyang sunat terawih berjamaah dan kekal sampai sekarang. Bahkan dalam fiqh Syafi'i kita pun, mana afdal, sembahyang seorang ke berjamaah di masjid. Dalam hukum fiqh Syafi'i, solat tarawih lebih afdal sembahyang berjamaah di masjid dan surau. Itu hukum Syafi'i. Jadi Syafi'i mengambil pendekatan untuk
berjemaah dari sudut amal semayang tarawihnya, bukan seorang-seorang, kecuali dalam keadaan tertentu. Orang tu uzur tak boleh datang ke masjid, dia uzur dah, tak bergerak ke masjid, takkan sampai kena tolak dengan katil hospital ke masjid, wheelchair pun bayar contohnya, boleh sembahyang di rumah. Tapi orang yang berkemampuan solat di masjid berjemaah sembahyang tarawih maksudnya. Baik, kemudiannya saya pergi kepada perbincangan yang panjang tu, muka surat 46 perenggan kedua tiga saya nak bincang lah. Sebab itu ada sedikit perbincangan yang tidak perlu kita masuk ke dalam hal ini. Baik, yang seterusnya cuba tengok perenggan 1, 2, 3, 4 berkenaan kelebihan orang mengumpulkan orang ramai untuk baca Al-Quran. Banyak nas mengenainya, seperti mana Nabi sabda. Maksud kita usaha, kita usaha kumpul orang, kita usaha kumpul orang untuk baca Quran berjemaah melalui kawan-kawan kita panggil, marilah kita baca Quran ramai, tambah seorang, tambah dua, tambah tiga, tambah lima, akhir 10 orang contohnya. Orang yang pertama yang usaha mengumpulkan orang yang baca Quran, apa keadaannya? Nabi sebut, Nabi kata apa? Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Mana orang yang usaha untuk kumpul orang baca Quran, dengan dia usaha, kata Nabi SAW, orang yang menunjuk ke arah kebaikan seperti pelakunya. Maksud pahala lebih pada orang lain, pahala lebih pada orang lah kita. Sebab usaha ni wajar dilakukan. Tengok kawan-kawan kita nampak baca Quran tak macam okey je nampak, salah tu salah ni, contoh makhraj pun tak betul, bacaan pun lintang pukang, kita pun tengok tak boleh ni. Contoh kita kena buat satu kelompok baca Quran beramai-ramai, nak betulkan apa yang tak betul, nak bagi ilmu pada yang tak tahu. Maka kita usaha kumpul orang tu orang ni, dapatlah katalah 7 orang, 10 orang contohnya, bahkan lebih lagi. Orang yang bermula tadi, yang mula-mula buat kerja ni, pasti kata Nabi, orang terdapat pahala yang besar. Kenapa? Diajak orang pada kebaikan. Ini hadis umum tuan-tuan, hadis umum. Ad-dalu 'ala khair kafa'il. Orang yang mengajak kepada kebaikan, pahalanya besar si Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuan-tuan sekalian, usaha tu ada. Dan ini merupakan satu akhlak yang terpuji lah, terutama bagi orang yang ada ilmu Quran. Dia nak ajar orang supaya faham Quran juga. Dia ada ilmu Quran, dia tahu tentang tajwid, dia faham hukum hakam bacaan, dia tahu tentang makhraj huruf Al-Quran. Dia berasa untuk sampaikan kepada orang lain, maka dikumpulkan orang untuk baca Quran bersama. Baguslah. Dan ini semua akan mau kepada pahala yang melimpah ruah kepada si yang memulakan tadi. Ini satu semangat untuk kita melaksanakan hal-hal yang demikian. Jangan kita nak, orang kata nak bersikap individualistik lah, seorang kita, biar aku seorang pandai, orang tak pandai tak apa. Tak boleh macam tu. Ilmu dalam Islam ni kok mana kena berkongsi dengan orang lain, terutama orang yang tak faham, jahil dan seumpamanya. Baik, itu hadis pertama. Ada yang kedua yang lebih jelas tentang ini, apa kata Rasulullah dalam hadis daripada Imam Bukhari Muslim. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'mi. Kata Nabi, seseorang yang mengajak orang kepada kebaikan, dia ajak orang kepada kebaikan, dia beri petunjuk, dia ajak kebaikan, kata Rasulullah, orang itu akan dapat kebaikan lebih pada apa yang dia dapat daripada unta merah. Unta merah ni istilah satu unta yang mahal harganya pada masa itu. Unta merah ni disebut unta paling mahal. Jadi pelbagai bentuk unta, warna unta, ada merah, warna merah lebih pada unta yang lain, mahal harganya. Ini sebagai contoh. Jadi kata para ulama, dalam hal ini menunjukkan kepada kita betapa orang yang mengajak kepada kebaikan tidak pernah mengurangi pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan kerana orang berubah kerana dia, pahala seumpama lebih pada harta daripada unta merah lagi. Kalau kita nak tengok dari sudut makna unta merah ni, dalam bahasanya ialah sesuatu yang mahal. Jangan berfikir unta merah tu macam mana, tak payah carilah tuan-tuan, tak jumpa. Tapi maksudnya mahal harga
unta ini bagi unta-unta yang lain. Itu maksudnya. Mana pahala lah. Nabi sebut tentang pahala. Orang yang mengajak kepada kebaikan tidak akan mengurangi pahalanya, bahkan makin bertambah pahala yang dia ada, yang dia buat itu. Baik. Ini satu di antara hadis yang menunjuk kepada kita, orang yang buat kebaikan, tuan-tuan, tak pernah mengurangi pahala hidupnya. Bahkan makin bertambah, tambah. Kita boleh bayang macam itulah. Kerana seorang kita ubah dia jadi orang baik, daripada dia tak pandai jadi pandai, seorang kita ubah dia, pahala kita bertambah, kelebihan kita bertambah dengan sebab seorang berubah. Kata bukan seorang, kita boleh ubah sampai 3-4 orang. Di sudut akhlaknya, ilmu umpamanya, pahala kita makin bertambah kerana kita buat kebaikan untuk orang lain. Sebab tu jangan kedekut nak menyumbang kepada orang, nak bagi bantuan. Jangan kita kedekut dan bakhil. Baik ilmu dan harta pun sama. Pergi makan orang fakir miskin. Contoh Ramadan ini, man fattar as-saiman, siapa yang bagi makan orang berpuasa, pahala orang kita kutip, pahala kita tak terjejas. Semakin banyak kita bagi orang makan buka puasa, makin banyak pahala kita dapat daripada orang yang berpuasa. Tengok, Islam tu beri kita ruang begitu rupa. Jadi rugilah kalau kita ambil kesempatan itu. Ini semua merupakan satu motivasi untuk kita mencapai pahala yang semudah itu daripada kesan amal kebaikan kita, baik dari sudut harta, tenaga, masa dan seumpamanya. Batu orang Islam, tuan-tuan, tidak pernah kerugian di sudut pahala sama sekali, melainkan dia tak nak cari pahala, itu saja. Baik. Dalam hal ini, Al-Imam Nawawi bawakan satu ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitahkan kita supaya bergotong royong, berkooperasi dalam kebaikan. Apa ayatnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan menolonglah kamu melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ayatnya datang dalam bentuk arahan, bertolonglah kamu dalam buat kebaikan ketakwaan. Maknanya jangan seorang-seorang, tumpahkan masa untuk orang, tumpahkan waktu untuk orang, dan tolong orang lain dalam buat kebaikan. Kerana ini perintah Allah Azza wa Jalla. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolonglah kamu dalam melakukan perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak syak lagi besarnya ganjaran orang yang mengusahakan perkara demikian. Jadi kata Imam Nawawi, tak syak lagi lah orang yang suka buat kebaikan untuk orang lain, pasti pahalanya akan semakin hari semakin bertambah. Alhamdulillah. Ini saya kira sebagai satu suntikan motivasi lah. Kesannya besar kepada kita, tuan-tuan. Pahala kita dapat secara by cash daripada orang lain. Kesan daripada kita menyumbang bakti, tenaga, waktu untuk kebaikan. Khas dalam Quran tadilah, isu Quran tadi, termasuk yang lain pun, ya. Baik. Kemudiannya, tajuk ialah membaca Quran secara bergilir. Imam Nawawi, tuan-tuan, dia bawa cerita yang agak lengkap lah, daripada mula-mula kita baca tentang isu dengar Quran, baca Quran, kemudian sampai tahap tolong orang untuk dapat ilmu Quran pun sama. Dia bawa cerita kepada kita membaca Al-Quran secara bergilir. Pun disebutkan, apa kata beliau, keadaannya ialah sekumpulan orang yang berkumpul. Seorang daripada kalangan mereka membaca 10 ayat, sejuzuk atau qadar yang lain. Sampai dia bagi contoh kepada kita untuk menjelaskan tentang cara bergilir baca Quran. Dia bagi contoh, bermula dengan baca 10 ayat, sejuzuk atau qadar yang lain, mungkin setengah juzuk, muka surat tak kira lah. Kemudian berhenti, orang lain membacanya, orang tadi berhenti. Lepas seorang baca, seorang sambung. Lepas seorang baca, sambung. Sampai dia bagi contoh macam tu untuk memahamkan kita. Kemudian teruskan dengan yang lain. Perkara ini harus dilakukan dengan baik. Imam Malik radhiyallahu berkata bahawa, ceritanya, lalu berkata, tak ada masalah. Maknanya Imam Nawawi cuba nak angkat cerita supaya dalam bab Al-Quran berjemaah itu, maka kita baca secara bergilir-gilir. Tapi dalam hal ini bagi saya bukan sekadar bergilir-gilir saja, tapi ada teguran. Sekadar bergilir tak cukup. Habis dia baca, kita baca 5 ayat. Hari dia baca 10 ayat contohnya, tak cukup. Kecuali kalau ada orang yang boleh
menegur. Sebab dalam ta'lim ada tasahih. Dalam kita belajar ada yang kita boleh perbetulkan. Betul. Sebab kalau haja belajar tak ada perbetulkan, kadang-kadang baca salah. Semua 5 orang salah belaka baca. Baik nas, baik baris ataupun ayat salah baca. Payahlah. Tiba-tiba pada dapat pahala, dosa pula. Sebab salah baca dosa. Jadi ada baiknya dalam soal begini ni ada orang boleh menegur. Sebab itulah saya rasa dalam hal ini tuan-tuan kena cermatlah juga. Buat kumpulan tadarus, ada seorang yang boleh mengepalai, mengetuai, sebagai tekong lah mudahnya, sebagai ketua untuk perbetulkan. Mungkin orang tu salah baca makhraj ke, sebutan huruf ke, ataupun kurang dengungnya, idghamnya tak ada, kena perbetulkan supaya kesan kita mengaji itu bukan kesan baca saja, tapi kefahaman pun dapat, ilmu terdapat. Ini penting. Tapi yang penting Imam Nawawi sebut tentang boleh saja Quran dibaca macam tu. Dan ini amalan-amalan yang berlaku dalam masyarakat kita ini. Dan sekarang pun kita sedang melakukannya bentuk tadarus. Baik, cantik sekali. Jadi seolah-olahnya bila kita buat satu amalan yang begini, mendapatilah kehendak ulama lah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang cuba mempertikaikan tadarus, tak betul lah. Ya? Apa perlu tadarus ini? Ya, tak betul. Sebab amalan-amalan yang dibuat oleh para alim ulama dan Imam Syafi'i, Imam Nawawi pun sebut dibolehkan dan wajar dilakukan. Baik. Ini penting. Meninggikan suara semasa baca Al-Quran. Suara ditinggi masa baca Quran. Setakat mana boleh ke tak boleh? Tengok fasa ini perlu beri perhatian. Ketahuilah bahawa banyak hadis datangkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan sebagainya menjadi dalil kepada hukum sunat mengangkat suara semasa membaca Al-Quranul Karim. Sunat angkat suara kita baca Al-Quran. Sunat angkat suara supaya didengari. Begitu juga banyak asar yang turut menjadi dalil kepada hukum sunat. Asar dengan makna apa? Kenyataan daripada para alim ulama di kalangan sahabat. Bukan hadis lah, tapi daripada para alim, kata-kata mereka, amal mereka, itu nama asar. Baik. Di salah je tu atsar, tak betul. Di asar, yang betul asar, ya. Atsar tu tak betul. Asar bukan atsar. Kalau baca tu atsar, asar. Yang turut menjadi dalil pada hukum sunat tidak menyembunyikan suara dan merendahkannya. Janganlah suara direndahkan sangat sampai orang tak dengar. Baca kumpulan dah, tiba giliran dia Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Kak selalu ada kata ada dah. Ya, saya tak tahulah, tapi biasalah. Ya. Ialah perasaan malu, segan, malu Allah nak baca lebih daripada orang. Contohnya, orang baca 5 ayat, dia kata minta saya sudahlah, 1 ayat cukuplah, saya tak mampu. Sebenarnya dua keadaan. Yang pertama, kita yang bersama kelompok ini jangan merendah-rendahkan orang yang tak boleh baca Al-Quran. Bantu tolong dia. Yang pertama, jangan rendahkan. Oh, rupa-rupanya tak tahu baca kalimah kita ni. Contohnya, kalimah lagi payah betul kalimah ni. Rupanya tak tahu baca. Kesian kalimah kita. Dia sepatutnya kita kata Alhamdulillah, dapat tu, insyaAllah tu. Sekarang kalimah tak boleh baca betul, tapi dapat. Beri kekuatan dan motivasi. Yang pertama. Yang kedua, kepada orang berkata, jangan rasa malu segan. Kita akur kelemahan kita, kita nak cari jawapan kepada kelemahan kita. Apa caranya? Kita belajar dengan orang yang lebih pandai. Jadi dua ini dia berlaku. Pertama, jangan rendahkan orang yang tak boleh baca betul. Yang kedua, bagi orang yang tak boleh baca betul, jangan segan, silu untuk belajar. Kita nak tutup keaiban sampai bila? Sampai bila kita tutup keaiban kita baca Quran? Sampai mati ya? Nak baca depan orang, rasa segan, silu, rasa macam tak kena. Arti kalau macam tu sifat kita, sampai ke mati tak boleh berubah kita. Sampai ke mati. Sebab itulah kita jangan segan silu. Yang kedua yang tadi, yang pertama, jangan rendahkan orang yang tak baca Quran. Itu antara peringatan. Sebab kadang-kadang kita ni, di situlah kita dapat rahsia. Rupa-rupanya tak erti Quran kawan kita ni. Sebar pula berita. Tak betul. Jangan cuba sebar keaiban orang lain. Man satara, siapa yang tutup keaiban saudaranya, Allah tutup keaiban daripada masyarakat. Siapa tutup keaiban orang,
di dunia, Allah akan tutup keaiban daripada masyarakat. Ingat tu. Ada kelebihan di sebalik kita, tutup keaiban orang, tak buka, tak ada dah ala orang lain. Baik, jadi kalau begitu kata para ulama, janganlah sampai kita tak angkat suara dalam baca Al-Quran dan merendahkan, sangat-sangat rendahkan. Kami akan sebutkan intibati yang ringkas bagi isyarat berasalnya. Pertama, kata Imam Ahmad, Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali lah. Dan ulama lain berkata, cara untuk menggabungkan maksud hadis-hadis dan asar-asar yang berselisih dalam hal ini ialah jika merendahkan suara boleh menjauhkan diri daripada riak, maka merendahkan suara lebih utama. Orang takut dengan riak. Contohnya, kalau kita angkat suara tinggi, nanti orang kata, aish, hebat dia, rupa-rupanya suara tarannum, rupa-rupanya. Jadi kita angkat suara tu lebih seronok supaya orang puji lah. Itu bahaya. Jadi kalau faham, kita faham, kalau kita angkat suara, timur riak hati kita, rendahkan suara dan baca biasa. Tak perlu kita nak tarannum contoh dalam kumpulan kita lah. Ini cara untuk kawal, kata Imam Ghazali, supaya tak ada riak. Boleh jadi manusia bila dia baca tu, terus baca dan tunjuk dia hebat, orang akan kagum. Oh, hebat dia, tak sangka. Macam qari antarabangsa dah. Kita yang dengar tu pun, memanglah pun, siapa aku tak kenal ke, contohnya. Sebab ketika itu riak datang. Bila riak datang, terbatal amal kita, kerana riak ini akan memakan meratah hidangan yang ada depan kita. Maksudnya akan makan makanan, akan memakan amal kita, akan merosakkannya. Biar riak. Sebab riak dia syirik kecil. Riak dianggap syirik kecil dalam agama baik. Itu kata beliau. Jika dia tak takut akan riak, apabila menikah suara, maka menikah suara lebih utama, kerana lebih banyak amalan didapati daripadanya. Jadi kalau dia keadaan boleh bertahan diri, ada orang yang ikhlas. Tadi sebutkan tadi, kita bila ada keikhlasan, iman kita kental, ibadat kita buat dengan baik. Tadi kita sebut 3 tadi kan, daripada Al-Baqi tadi. Iman kita kental, ibadat buat dengan baik, ikhlas saja, tak apalah. Hal ini sebenarnya boleh jadi ada orang yang tak riak pun, dia baca dengan penuh keinsafan, tapi riak tak ada. Orang macam ni, kata Imam Ghazali, boleh saja angkat suara supaya orang boleh ambil pengajaran daripada dia. Dan angkat suara yang agak tinggi, suara bacaan yang nyaring, yang betul, jelas, orang boleh belajar daripada dia. Jadi orang macam ni tak ada kesalahan baginya untuk angkat suara, dan dia tidak akan jadi orang riak, sebab dia ada ilmu yang cukup tentang hal apa dilakukan itu. Ini bukan mudah tuan-tuan ni. Sebab itulah yang penting kepada saya ringkaskan begini sajalah. Soal yang utama sekali, kita nak belajar sesuatu. Yang penting kita belajar sesuatu. Bagi orang yang tak boleh baca, dia belajar pada orang boleh baca. Orang yang boleh baca, ajar orang tak boleh baca. Maka soal tak timbul riak tak riak lah. Kalau kita benar-benar nak jadi Quran sebagai pelengkap hidup kita, insya-Allah kita akan buat dengan penuh keinsafan, tanpa ada perasaan-perasaan lain pada itu. Maksudnya ikhlas diri kepada Allah Azza wa Jalla. Suara diangkat bukan nak tunjuk riak, tapi nak mengajar orang. Suara diangkat bukan nak tunjuk hebat, tapi nak beri ilmu pada orang. Tak ada masalah pada masa itu. Sekarang ini isu angkat suara ini tak ke mana? Apakah kena baca sampai orang kedengaran? Tidak. Dalam kelompok tu lah. Kalau kelompok 6 orang 7 orang, kelompok tu jangan sampai orang dah dengar. Maksudnya dalam kelompok kita, supaya orang yang berada di kelompok itu dengar apa yang dibaca dengan suara nyaring yang tinggi dan seumpamanya. Baik. Dalam hal ini yang perenggan itu saya nak baca, saya bagi pada hadis Sallam. Ada sebuah hadis sabit daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar bersabda. Ini soal suara diangkat kita baca Quran. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku dengar bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma adzina Allahu li syai'in ma ajnabiyyin hasin saut yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Maksudnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku dengar Nabi telah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasan as-sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Maksudnya, tidaklah Allah mendengar kepada sesuatu yang teliti,
berbanding dengan daripada orang seorang Nabi suara lunak. Maksudnya Nabi kita Muhammad, tuan-tuan, suara jelas dan clear. Abu Hurairah puji Nabi. Nabi membaca Quran, suara Nabi lunak, indah, menarik, jelas dan tenang. Nabi bila baca Quran, kadang-kadang tak angkat suara pun, bunyinya semacam terangkat suaranya. Apabila tak angkat suara, dengan lunak dan merdu, kata Allah tak akan dengar perkara suara dia dikumandangkan Nabi SAW. Lalu ini menunjuk kepada kita, kata para ulama dalam hadis ini, dibolehkan saat Nabi sendiri bila baca Quran, Nabi baca dengan terang nyata, bil jahri, dengan nyata terang. Kalau Nabi baca dengan terang nyata, bermakna kita juga boleh angkat suara kita baca Al-Quranul Karim dengan jelas dan nyata. Itu maksud daripada hadis Abu Hurairah tentang Nabi punya kekuatan Hasan Sauti, suara yang cantik, suara yang merdu seumpamanya. Betullah ketika peristiwa Nabi SAW baca Al-Quran kepada kaum jin dalam surah Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, surah Al-Jin ayat pertama lagi. Nabi baca Quran kepada jin. Di samping jin baca Quran, Nabi dengar, Nabi baca Quran pada mereka, mereka terpegun sebab suara Nabi suara yang cukup sempurna, lengkap, jelas dan padu. Betullah pernah tu ketika riwayat menyatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah tu ketika dia mencuri-curi masa untuk dengar dan baca Quran. Dia mencuri-curi waktu untuk dengar baca Quran. Dan pernah satu ketika Umar berada di tepi dinding pada Masjid Nabawi, melekat ni telinga depan. Melekat ke telinga. Kalau melekat lain, melekat telinga ke dinding Masjid Nabawi. Sebab apa? Nak dengar dia baca Quran. Dia nak temu Nabi secara depan, dia tak nak itu. Dia melekat telinga. Sahabat tengok seolah Umar sedang mengintai-intai. Lalu tanya Umar, "Nabi kaya Umar, apa hal kamu ni? Melekat telinga ni ke dinding?" Kata Umar, "Demi Allah, aku sedang menikmati bacaan Quran Nabi SAW." Diriwayatkan Umar acap kali letakkan telinga, melekat ke dinding Masjid Nabawi untuk dengar dan baca Quran, menikmati. Itu satu cerita Umar Khattab. Kemudian cerita yang lain, nak cerita tuan-tuan, Quran bila dibaca dengan penuh kejelasan, dengan keadaan begitu bacaannya, orang seronok. Ya. Pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, juga seorang sahabat yang baca Quran pun bagus, dia pun sebagai bahrul Quran, lautan Quran, pandai dan bijak dalam tafsirnya. Pernah juga satu ketika mana dia mendengar bacaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman Affan seorang baca dengan lembut. Dia tak tinggi suara dia. Seorang yang baca dengan suara lembut tapi jelas. Dan pernah Ibn Mas'ud radhiyallahu pergi kepada Uthman, minta bacakan Quran kepadanya. Dan semua kata, "Siapalah aku banding kamu? Kamu lebih hebat sebab kamu ni lautan Quran, lebih pandai." Kata Abdul Mas'ud, "Tidak wahai Uthman, suara engkau lebih dicintai pada suara orang lain. Man suara kamu aku lebih seronok dengar. Walau lembut bacaan, dengar." Sampai tahap begitu tuan-tuan. Ini pun satu di antara mungkin akhlak lah yang boleh kita berumuskan dalam hadis tadi kan. Hadis tadi, manistama'a, siapa yang usaha untuk mendengar Al-Quran. Maksudnya kita dalam hidup ni kadang-kadang kita nak dengar orang baca Quran, memperbanyakkan usaha untuk dengar orang baca Quran, nak dengar, cari ruang untuk dengar. Hari ini dari sudut secara perilakunya lah, kita nak dengar orang baca Quran secara fizikal payahlah sikit. Nak jumpa orang tua ni, takkan nak pergi jumpa, nak cari Ustaz Tirmizi Ali supaya Ustaz Tirmizi baca, nak cari Ustaz Tirmizi Rahman, payahlah sikit. Tapi kita boleh saja, hari ini ruang kita bersama YouTube, buka saja, googlekan saja, typekan saja nak suara siapa, nak suara Qari Malaysia, Qari daripada imam-imam Mekah contohnya, Qari antarabangsa, googlekan saja, pasangkan di telinga kita, dengar dan letak di telinga kita bacaan itu. Ini pun masuk dalam usaha kita untuk
dengan Al-Quran. Nak betul orang fizikal payah. Nak cari orang yang nak baca Quran depan kita bukan mudah lah, jaraknya, jauhnya. Tapi hari ini kita ada kemudahan melalui phone masing-masing. Jadi itu di antara usaha kita lah. Itu pun tidak akan mengurangkan pahala. Di sudut pahala tak mengurang. Sebab Nabi kata apa tadi? Siapa dengar Quran akan dapat cahaya kanat lahun, dapat cahaya ilmu, iman, macam-macam. Jangan bimbang. Yang penting nak tak nak saja. Itu saja. Nak tak nak saja. Nak kepada lagu-lagu ke nak kepada Al-Quran. Setengah orang tak fikir Al-Quran, dia fikir lagu-lagu lah. Sesambil masak nasi nak buka puasa ni, dia pasang lagu-lagu cinta itu, ya. Dia pasang lagu-lagu sekian, lagu-lagu tahun 60-an, zaman 60-an, dia orang zaman 60-an contohnya, lagu-lagu dandut macam-macam. Itu tak betul. Patutnya banyakkan dengar Al-Quran daripada sumber-sumber yang kita ada, daripada phone dan sebagainya. Itu masuk dalam kerangka tadi, tuan-tuan. Baik, dapat pahala tu. Baik. Jadi itu cerita tentang Nabi, orang angkat Nabi, puji Nabi. So, Nabi orang yang baca hebat, Allah dengar bacaan Nabi SAW. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari, ini sahabat Nabi juga ni, Nabi bersabda kepadanya, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Dia Abu Musa ni, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang baca Quran pun hebat juga. Suara dia baik dan bagus. Dia pernah berlaku satu cerita dalam kitab disebut, Nabi SAW satu hari pun mengintai-intai untuk dengar suara Musa baca Quran. Nabi pergi, Nabi tengok, Nabi dengar, dia baca Quran, Musa Asy'ari. Dia tak perasan Nabi hadir. Setelah dia baca Quran, Nabi muncul. Nabi kata, wahai Abu Musa, suara engkau ni hebat. Apa kata Musa ke Nabi? Ya Rasulullah, engkau ada tadi masa aku baca Quran. Kalau aku tahu, aku baca lebih baik lagi. Kalau aku tahu engkau ada tadi, aku baca lebih baik lagi daripada suara tadi. Nabi puji dia. Tuan-tuan, riak lah, bukan riak. Sebab dia rasa bangga. Nabi dengar, dan Nabi dengar bacaan dia. Dia kata, kalau aku tahu engkau ada Rasulullah, aku baca lebih baik lagi. Makna lebih tarnum lagi lah maksudnya. Sampai Nabi puji dia. Inilah datang hadis, laqad utita mizmaran min mazamir Daud. Engkau ni wahai Abu Musa diberi seruling daripada suara merdu daripada Nabi Daud sendiri. Sebab disebutkan bahawa Nabi Daud dan keluarganya ada orang-orang yang bersuara merdu, lunak dan indah dan padu. Jadi kata Nabi, ini daripada suara-suara keluarga Nabi Daud lah kamu ni. Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itu riwayat lah, ya. Ini semua riwayat menarik lah kan ni. Dalam empat ringkas tapi padat dengan ilmu. Dalam riwayat yang lain daripada Muslim, Nabi bersabda kepada beliau, dia kepada Abu Musa juga, laqad ra'aitani wa ana asta'ini. Ini hadisnya. Hadis datang daripada Muslim ini, daripada kelompok tadi lah. Laqad ra'aitani wa ana astami'u liqiraat al-barihah. Jika kamu lihat aku bacamu, sudah aku akan gembira. Maksudnya kalau aku dapat tengok, kalau aku tahu engkau datang Rasulullah baca Quran dengan aku baca lebih baik lagi. Ini hadis pada Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Baik. Muslim juga meriwayatkan hadis pada Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Dia akan daripada Fadalah bin Ubaid, katanya dia bersabda, lillahi asyadu adhanan ila rajuli al-hasani sawti bil Qur'ani yajharu bihi min sahibil qainati ila qainatihi. Apa cerita ni? Daripada Fadalah bin Ubaid, katanya Nabi telah bersabda. Riwayat datang pada Nabi SAW, katanya Nabi bersabda apa? Dia Ibn Majah. Kata Nabi SAW, lillahi asyadu adhanan ila rajuli al-hasani sawti bil Qur'ani yajharu bihi min sahibil qainati ila qainatihi. Sesungguhnya Allah lebih mendengar dengan teliti kepada lelaki baca Quran dengan suara yang merdu dan nyaring berbanding seorang penyanyi yang suka dengar nyanyiannya. Tuan-tuan, ingat hadis ini menunjuk kepada kita bahawa di antara seorang manusia yang baca Quran dengan seorang manusia yang hanya reti menyanyi, lontarkan suara dengan penuh rasa sonok, santai dan menarik, nyanyi semata-mata,
kata riwayat ini, Allah lebih seronok dengar bacaan Al-Quran. Hatta kalaupun ia baca Quran itu suara tak berapa menarik sekalipun, Allah lebih redha dengar suara Al-Quran dikumandangkan daripada suara nyanyian yang tak menutup, tak terpasang, lebih pada unsur-unsur syirik ke dosa umpamanya. Ini kena ingat betul-betul. Hal ini bagi saya satu hukum jugalah kepada kita, terutama bila sampai tahap kita salah guna suara yang Allah beri, maka kita guna benda-benda yang bersifat maksiat kepada Allah SWT. Apalagi kalau nyanyian itu nyanyian berunsur kepada dosa, hiburan melampau seumpamanya. Saya tidak nak bincanglah tentang seorang perempuan ini, sebab dalam fatwa terkini peringkat kebangsaan, seorang perempuan diharuskan untuk angkat suara dalam membaca Al-Quranul Karim. Tak ada masalah, tak ada masalah. Walaupun satu ketika kalau di Kelantan tak dibenarkan orang perempuan untuk baca Quran sebab qari'ah. Waktu Kelantan satu masa qari saja, qari'ah tak ada. Tapi dalam tempoh terkini dibalik kepada soal pengajian fatwa kembali, diharuskan, tapi dalam keadaan baca Quran, bukan nyanyian tertentu. Cuma nyanyian itu pun kadang-kadang kalau ada unsur kebaikan tak apalah, tapi kalau unsur fitnah, unsur dosa, maksiat, lebih aula jangan dilakukan kepada orang perempuan khasnya. Tapi kalau sekadar untuk nasyid umpamanya tak ada masalah. Baik, jadi di sini satu hadis ada jelas ni tuan-tuan ni, Nabi bagi penjelasan kepada kita, Allah lebih suka dengar suara orang baca Quran daripada suara nyanyian yang diperdengarkan di khalayak dan seumpamanya. Baik, daripada Musa Asy'ari lagi, hadis ketiga, beliau berkata, Nabi bersabda, inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil-laili hina yadkhuluna wa'arif manazilahum min aswatin bil-laili wa in kuntu lam ara manazilahum haida nazalu bin-nahari. Dia riwayat daripada Musa ni, dia banyak tentang suara, sebab dia ni seorang suara sedap, suara yang nyaring dan sedap. Jadi banyak hadis tentang suara daripada beliau. Sebab pernah puji dia. Contoh hadinah kata apa? Dia kata Nabi bersabda, dan aku dengar Nabi dia kata, sesungguhnya aku kenal suara para sahabat Asy'ariyyin. Asy'ari siapa? Kelompok keluarga dia lah. Dia Abu Sa'al Asy'ari. Asy'ari kelompok keluarga dia, kalangan keluarga dia sendiri. Waktu malam ketika mereka masuk dalam khemah, dan aku kenal tampak singan mereka dengan sebab suara mereka baca Al-Quran pada malam. Nabi puji, sebab kelompok keluarga Asy'ari ini orang-orang yang suara sedap-sedap mereka. Masuk Musa sekali. Kalau dia kata aku kenal suara mereka ini, di mana mereka berada, hatta malam hari pun aku kenal ketika mereka mula baca Al-Quran. Ini suara keluarga Asy'ariyyin, keluarga Musa Al-Asy'ari, masuk dia sendiri. Dan Nabi puji dengan kata baginda, aku kenal tampak singan mereka dengan suara mereka baca Al-Quran pada malam, walaupun aku tidak dapat melihat singan. Aku dengar tu aku tahu dah, ini adalah keluarga Musa Al-Asy'ari. Tak nampak pun. Itu menunjuk kepada kita bahawa Nabi SAW secara mudahnya terikat sangat dengan suara yang ada pada Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini kelebihan beliau lah. Maka beliau dapat puji pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suara yang sedap mereka ni tuan-tuan ya. Bila hadis ni kita baca ni menandakan suara yang sedap didengari, khasnya Al-Quran ni satu rezeki jugalah. Kita bila dengar qari-qari kita baca Quran, di kalangan qari-qari kita yang baca Quran dengan lancar, dengan begitu menarik suara mereka, tarannum mereka, satu rezeki lah. Siapa tak berhasrat untuk jadi macam tu? Kita dengar ni, Allahu Akbar, kenapa aku tak macam tu? Kenapa dia? Patut aku berdapat juga macam dia. Contohnya, jangan dengki. Tapi kita ghibtah tak apa. Ghibtah makna apa? Kita minta kita je macam dia. Itu ghibtah. Dan kita boleh, kenapa suara sedap? Patut tak sedap contohnya. Itu dengki. Ghibtah tak apa. Ghibtah di mana kita harap suara dia tu kita dapat macam juga. Itu ghibtah, tak ada masalah. Kita kadang-kadang terasa tu tuan-tuan, saya sendirilah ya. Saya sendiri bila dengar kawan-kawan, adik-adik kita, adik-adik saya jugalah umur muda pada saya, dengan suara nyari baca Quran, Allah, kenapa aku masa dulu tak belajar Quran secara tarannum? Patut belajar pun tapi tak minat tak ada, tak belajar.
akhir baca Quran pun sekadarnya. Nak terang tak erti, bayati ke sikah jarkah tak erti, ya. Tapi orang-orang Allah beri rezeki ni, so, nikmat cuma tinggal lagi ialah jagalah keikhlasan dalam menyapa Quran. Jangan jadi orang yang sombong, rendahkan orang lain, jangan begitu. Baik. Penghujungnya sikit lagi, diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib bersabda, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Ini satu hadis yang Nabi sebut tentang kita ni kena, suara kita kena cantik, usahakan angkat suara yang baik. Kata Nabi SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, yasil al-Qur'an dengan suara kamu. Di sini hadis menunjukkan kepada kita suara, sebaik-baik suara ialah suara cantik dibaca Quran, jelas, clear, termasuklah suara yang boleh taranum dengan suara yang nyaring dan seumpama. Ini antara hadis yang beri kita kepada kita penerangan, penjelasan bagaimana diharuskan, bahkan sepatutnya lah Quran itu dibaca dengan suara yang nyaring, bukan dengan suara yang orang kata apa, sekadarnya lah, ya. Belajarlah kita. Baik, wallahu alam. Ini di antara isi antara isu kita pada hari ini, sedikit sambungan daripada yang lepas lah, tak panjang pun ceritanya, melainkan sambungan saja. Jadi mudah-mudahan apapun keadaan kita dengan Quran tuan-tuan, saya kira ringkasnya 3 perkara saya dapat begini. Pertama, usaha untuk dengar Al-Quran di mana-mana kita berada. Usaha dengan Quran di mana kita berada, kan usaha kita buat itu akan Allah berkati dengan beri cahaya kepada kita. Yang keduanya ialah Quran dibaca keadaan nyata dan terang. Kalau kita belajar sesuatu, jangan kita sembunyi kita punya suara sampai Quran tak jelas, tapi kalau bercakap, sudah. Dia yang lantang bercakap. Tapi bila baca Quran, slow, tak menentu. Macam anak kita lah, anak kita. Pengalaman anak tu kita tahu kan. Bila saya baca tu, tapi kalau lepas Quran, dia pertama suaranya. Habis ke rumah tu dia suara dia dengar. Jangan dia macam tu lah. Itu budak, kanak-kanak namanya. Yang ketiga ialah kita dibolehkan untuk baca Quran secara berjamaah, dalam kelompok berjamaah, bukan seorang-seorang. Dibolehkan. Itu lebih aula untuk kita belajar sesuatu daripada orang lain. Bila berjamaah, ada orang tegur kita, nasihatkan kita, betul baca kita, satu kebaikan bersama. Baik, itulah sekadar untuk hari ini dengan cerita Al-Quran. Mudah-mudahan yang berbaki ialah amalan. Ramadan yang berbaki ini teruskan tadarus secara berjamaah dan di samping kita seorang-seorang. Mudah-mudahan Al-Quran menghiasi kehidupan kita, hidup dengan Al-Quran dan mati dengan Al-Quranul Karim. Allahumma amin. Sekadar untuk hari ini. Untuk lagi insyaAllah bila lepas raya lah tu, tak ada dah, ya. Wallahualam, Syawal akan datang insyaAllah. Tapi saya ingat Syawal yang pertengahan tu saya tak ada, kasihlah ada Bekah itu insyaAllah. Ada soalan? Okey, sila. Bonus ini soalan. Yang baru ni yang dia bayar tentang kalau baca Quran, yang betul dia makan medan, yang tak betul dia tadi. Macam mana? Viral tu, jadi saya dengar masa saya kecil-kecil yang cakap tu pun tak. Macam ulang balik, saya tak betul ya. Dia kata baca Quran, malaikat akan betulkan bacaan kita. Kemudian yang betul saja ayat tu akan dibawa naik lagi dah seperti kita viral. Yang dia viral tu boleh Ustaz bagi penjelasan satu. Sekejap. Viral tu dalam saya macam terbayang-bayang tu. Ada suara-suara ustazah. Suara ustazah. Sekejap. Kadang-kadang kita tak fokus sangat cerita tu, ya. Yang viral yang seorang tu dia rakam suara tu. Yang sekitar 3 minit begitu tu. Pertama sekali dia bercakap tentang satu ayat Al-Quran. Itu ayat yang berbunyi apa? Allahu Akbar. Dia anggap itu sebagai satu doa. Ayat itu bukan doa. Ini telah dijawab oleh rakan-rakan kita daripada Al-Quran. Itu ayat itu bukan doa. Ayat penerangan inna nahnu nazzalna dzikra. Ada ayat apa ni? Yang penting itu bukan ayat doa. Ya, tak berkait langsung. Jadi semua itu sesuatu yang tak betul. Ustazah tu pun tak ada hujah dalil. Dia rakam suara, entah dia ustazah ke tak tahu. Saya tak tahu, dia mungkin bukan ustazah kot, mungkin orang dengar Quran, baca Quran, apa ni, orang yang belajar, tapi dia rakamkan hasil daripada maklumat yang tak betul. Jadi itu tak menepati.
tak betul dan jawab dah ramai di kalangan ustaz kita. Yang paling terbaik jawab ialah Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz. Abdullah Bukhari Rahim Al-Hafiz, dia jawab dengan detail. Itu pandangan yang tidak tepat, dia tidak betul. Jadi yang viral kadang-kadang satu hal. Kita dunia viral ni kadang-kadang macam itulah. Bukan begitu. Itu bukan berita yang betul, Puan Najah ya. Jadi tak payah nak dengar, tak perlu nak benda forward, tak perlu. Dia tak ada kaitan langsung dengan apa yang Ustaz sebut sebenarnya. Kalau dia Ustazah lah. Wallahu a'lam. Baru saya tengok tu sebab ada secara viral secara apa ni, video suara bukan video muka. Okey, baik. Jawapannya tak betul dan tolak ke tepi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Yassirlah kami dengan keafiatan, kesehatan, keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Cahayakan hati kami dengan iman. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran bertapak, bercahaya dalam hati-hati kami. Allahumma ahina bil Quran, hidupkan kami bersama Al-Quran, wa amitna bil Quran, dan matikan kami bersama Al-Quran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, dan jauhkan kami dari bakaran api neraka, membakar-bakar, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit